sebenarnya ramai yang tak tahu kan, skuter antara yang paling awal sebenarnya bukan, saya rasa bukan yang buatan Jepun, tapi yang hari ni kita nampak kebanyakan di jalan raya semua skuter dari Jepun kan, jenama Jepun juga. Sebenarnya skuter saya rasa yang paling awal yang mengadakan produksi skuter adalah dari Itali, dan salah satu yang terawal adalah jenama Guzio. Pernah dengar? Saya pun tak pernah dengar sebenarnya, tapi banyak orang sekarang dah pakai jenama Jepun kan. So yang otai-otai kalau original semua dah dilupakan. Tapi hari ini saya terjumpa sebuah skuter yang dari awal, kalau tak silap dalam 60-an kot, sebelum Vespa lagi. Okey, ini adalah antara yang awal dari Itali. Dan hari ini saya jumpa sebuah di Malaysia yang di belakang saya ni. Dia adalah salah satu, mungkin satu saja tertinggal di Malaysia, atau boleh katakan mungkin satu saja atau salah satu saja yang masih cantik, masih boleh on the road di jalan raya Malaysia. Jadi hari ni owner bersama kami, kita jemput dia. Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ali bin Haji Muhammad. Saya berasal dari Batu Pahat, Johor, Malaysia. Dan inilah motor Guzio skuter yang saya akan tunjukkan kepada anda semua. Pasal motor Guzio ni, saya boleh katakan jarang kita nampak motor Guzio ni. Saya tak pernah dengar ni motor Guzio ni. Betul. Yang saya rasa rakyat Malaysia lah hanya kena Peugeot atau Vespa. Selain daripada jenama Jepun. So apakah sebenarnya motor Guzio ni? Betul. Motor Guzio skuter ni, dia sebenarnya ramai orang memang tak perasan ataupun tak tahu. Yang kebanyakan orang ramai tahu, peminat-peminat skuter tahu hanya jenama Lambretta ataupun Vespa. Sebenarnya di negara kita, di Malaysia ni, ada lagi satu jenama iaitu Guzio skuter ni. Tetapi mungkin Guzio ni terlampau lama ataupun maksudnya dia tahun 60 macam tu. Jadi dia mungkin dah hampir pupus lah. Dan sangat beruntung, hanya yang motor yang kita dapat saksikan sekarang ni yang dengan berkeadaan yang masih boleh berada di jalan raya, yang mungkin saki-baki daripada dululah. Okey, yang seperti kita tahu kan, yang macam kita cakap, mungkin salah satu aja. Tapi adakah ini yang betul motor Malaysia? Ini ada dokumen yang betul-betul ke? Pasal kita tahu kadang-kadang collectors dia suka collect yang tak ada dokumen, pasal yang penting dia nak saja benda tu. Tapi ini halal. Motor ni memang pasti memang didaftarkan di Malaysia pada tahun 1960. Oh, 1960. Saya Dan pun belum lahir lagi. Dan sekarang dia didaftarkan di atas nama saya lah. Bermakna ini memang motor Malaya. Dia memang motor wujud di Malaysia, bukannya kita bawa masuk ke tidak. Okey, motor Guzio ni dia sama juga seperti Lambretta ataupun Vespa. Dia ialah motor buatan Itali juga. Jadi sejarah motor ni pun mungkin dia lebih awal ataupun sebayalah dengan Lambretta. Kalau Vespa ni dia lagi barulah. Jadi mungkin brand Guzio ni ramai yang tak perasan ataupun tak tahulah. Jadi ini adalah jenama berasingan dari Lambretta dengan Vespa, betul? Dia memang kira memang lain. Dia ada kaitan dengan itu. Tidak. Bermakna ini adalah kompetitor untuk Vespa pada zaman itu. Betul. Yang paling awal. Dan spek dia ni pun memang spek original, asli dia. Tak ada ubah suai, memang condition dia original. Jadi Guzio ni dulu dia selain daripada buat skuter, dia ada skuter lain ke, ada motor lain sebenarnya? Dia kalau saya tengok dalam Google ke apa, dia pun ada model-model lain jugalah. Ada juga. Dia macam jenama lain juga lah. Satu jenama lah. Satu jenama yang ada beberapa model. Jenis model. Salah satu adalah skuter. Betul. Okey. Sebenarnya motor ni saya dah tahu mungkin 30 tahun dulu. Masa tu saya dah nampak motor ni di satu event Vespa lah, di Batu Pahat lah. Masa tu saya masih remaja lagi lah. Saya dah nampak motor ni macam unik lah. Maksudnya di event tu pun saya ramai, jadi macam motor ni jadi macam perhatian ramai lah.
Jadi saya pun dalam hati pun saya ada tanam satu azam lah, kalau dapat motor ni ataupun motor model ni lah. Jadi daripada masa itu minat saya kepada motor Vespa Lambretta ni semakin mendalam. Jadi saya follow je motor ni. Maksudnya owner ke mana, motor ni ke mana, saya follow. Jadi you dah jumpa owner tu, awak tahu di mana dia duduk, lebih kurang macam tu. Jadi you ikut lah. Ya, ikut lah. Saya tahu motor ni, walaupun saya tak dapat motor ni. Hunter ni. Ini hunter ni. Tapi saya follow lah. Sekarang motor ni ada di sini saya follow. Hampir kurang lebih 20 tahun lebih lah. Masa itu you umur berapa? Masa tu belasan lah, belum 20 lagi. Ini betul setia. Kalau dia jumpa perempuan dia ikut macam ni mati sanggup. Dan saya punya untung motor ni macam stay di Batu Pahat lah. Maksudnya dia ada butuh katangan, tapi masih stay di Batu Pahat. Jadi saya boleh follow dia lagi macam tu lah maksud saya. Jadi kira beruntung juga. Ya. You pun dari Batu Pahat. Motor ni pun dari Batu Pahat. Itu saya rasa memang you punya nasib dengan takdir. Memang satu hari jatuh ke tangan you kan. So you ikut lebih kurang belasan tahun. Agak-agak lebih 20 tahun. Lebih 20 tahun. Ya. Macam mana you punya perjalanan ikut itu? You pernah pergi ketuk rumah orang tu ke, kena pergi cik jual ke macam mana? Pernah pergi ketuk pintu dah? Saya direct pergi tak pernah lah. Tapi saya melalui kawan yang rapat dengan owner, saya suruh tanyakan dia sama ada dia nak jual ke tak nak jual ke. Tapi memang agak susah lah. Last kali memang nasib saya dia jual kepada orang lain, dan kebetulan saya baik dengan orang tu. Saya direct offer dengan dia dengan satu harga. Dia pun consider, dia pun boleh jual lah. Itulah nasib saya boleh dapat. Jadi finally juga you dah ikut 20 tahun lebih. Ya. Finally jatuh kat tangan you. Ya. Saya banyak bersyukur lah. Jadi motor ni memang jadi motor kesayangan saya lah. You ingat lagi tak hari tu yang dah jadi milik you, dah tukar nama atas you? Apa perasaan malam itu? Macam hampir tak percaya lah. Pasal sebab benda ni pun kita dah suka. Lepas tu selama ni kita tanya-tanya, owner tak nak jual apa-apa. Jadi kita pun ada sikit macam, tapi kita punya semangat kita tak pernah lah. Pasal dalam masa yang sama kita pun kumpul duit, azam. Memang kita target, kita nak kan. Jadi bila jatuh ke tangan owner sebelum saya, dan saya pun offer dia dengan satu harga yang kira special harga lah. Jadi owner yang sebelum saya pun tanpa ada fikir panjang, dia pun terus jual kepada saya. Jadi kat situlah saya pun kena, malam masa yang sama saya pun mengumpul modal untuk dapatkan dia lah. Ini bermakna kalau you berusaha, betul-betul berusaha dan berazam nak dapat sesuatu dan berusaha, pasti dapat. Ya, betul. Jadi masa you dapat tu tahun bila? Saya dapat motor ni lebih kurang dalam 6 ke 7 tahun dulu lah. Okey. So tak lama sangat. Tak lama sangat. So masa you dapat motor Guzio ni, apa kondisi dia? Kondisi dia buruk lah. Buruk. Tapi jalan ke tak jalan? Memang just boleh hidup lah. Pada masa tu ex-owner tu memang dia masih jalan lagi ke dia dah tersadai masa motor tu? Sebelum tu tersadai. Bila kita dapat, kita hidupkan lah. Just hidupkan aja lah. Tapi yang penting hidupkan, lepas tu nak buat apa baru tengok lah. Ya. So masa you dapat tu buruk, boleh terangkan tak seburuk macam mana punya kondisi? Buruk macam motor ni macam dah terbiar lama lah. Macam berpuluh-puluh tahun dia terbiar lama tanpa ada baik pulih, jagaan yang sempurna. Maksudnya dah terbiar lah macam tu lah. Dia punya chassis atau dia punya bahagian besi ada karat-karat, lubang-lubang masa tu? Ada juga sikit. Ada juga, dia karat-karat juga. Ya. Biasa. Kerana yang setahu kita, motor lama dulu tak guna plastik. Ya. Semua bahagian besi. Semua balut besi. Itu sebab kualiti dulu lain sikit. Ya, betul. So okey, masa you dapat itu kondisi tu, first punya kerja you nak buat adalah hidupkan. Hidupkan. Masa tu susah tak nak hidupkan? Saya bernasib baik lah. Saya ada kawan-kawan yang mahir bahagian motor-motor lama. Sebab saya pun memang peminat motor lama. Rakan-rakan pun ramai yang boleh lah, maksudnya boleh tahulah motor-motor lama banyak kebolehan lah. Jadi proses nak menghidupkan dia pun tak berapa sukar lah, senang, agak senang. Jadi masa itu you buat first, you hidupkan. Lepas tu
next apa you buat untuk projek tu? Sebab step pertama kita kena hidupkan, sebab kita nak tahu macam mana keadaan enjin tu. Maksudnya elok ke tak elok ke. Jadi bila dia hidup kita tahulah, maksudnya ada bearing rosak ke, ada piston tak baik ke apa. Jadi daripada situ baru kita akan fikir macam mana kita nak upgrade dia. Apa barang yang perlu, komponen-komponen yang kita kena tukar ke, macam tu lah. Jadi motor ni dia sangat berbeza dengan skuter-skuter yang lain. Seperti yang kita orang ramai maklum lah kan, macam Vespa tu dia punya gear di tangan, lagi dia punya enjinnya di tepi kan. Okey. Ini Guzio ikut spek asal dia, gear dia ada di kaki. Ni gear. Ni gear. Okey, gear dia ada 4 gear, satu depan, 2, 3, 4. Oh, dia macam motor baru sekarang. Okay. Tapi kena tengok di situ, dia terbalik pula. Terbalik. Dia gear dia di sebelah kanan dan brake ni di sebelah kiri. Ni brake. Ini pedal brake. Okey. Ini macam kereta ni. Dia terbalik. Okey. Biar kalau motor sekarang, kalau dia gear di kaki pun, dia gear ni di sebelah kiri, tapi dia sekarang di kanan. Okey, tu satu. Nombor 2, motor ni enjinnya di tengah. Enjin ni di bawah ni. Macam ni kita buka, ni karburetor dia. Oh, nampak. Ni karburetor dia. Ni semua original. Okey. Tak ada oversuai. Okey. Lagi satu, motor ni menggunakan rantai dan sprocket. Okey, seperti yang kita biasa tahu kan, kalau Vespa ini dia kembung sikit. Ya, betul. Jadi enjin di kat belakang. Ya, betul. So macam you cakap ni, sebenarnya enjin dia kat sini. Ya, di bawah. Dia bukan di sini. Ya, betul. Wah, ini lain macam ni. Ya, betul. Wah, ini betul special. Ya, ini original. Tak ada oversuai. Kalau boleh tengok di bawah, enjinnya di bawah. Enjinnya di bawah. Ni enjin. Okey. Wah, betul lah. Ini betul-betul luar biasa kalau nak banding skuter klasik yang saya kenal. Ya, betul. Okey, so ini shock ini. Ini karburetor. Karburetor asal. Original. Karburetor asal lagi? Ya, asal. Original. Okey, sekarang saya nampak ini karburetor dia baring. Ya. Memang okey ke kalau dia baring? Okey. Boleh. Dia dulu dah memang dah buat macam ni design dia. Tapi ni original. Original, kita tak ubah. Original. Dan sini saya tunjuk sini. Ini ialah, tapi ada cover lah. Ini ialah sprocket dan rantai. Transmisi dia menggunakan rantai dan sprocket. Apa? Skuter ni jalan sprocket dengan lantai. Ya. Dia bukan jaring belt macam macam tak ada pakai belting, ataupun macam Vespa dia terus kepada rim kan. Lagi satu dia punya orang panggil kepuk. Kepuk ni dia dengan body dia sekali. Kira ini body lah. Ya, dia kira body. Dia tak ada kepuk. Kalau macam Vespa Lambretta dia ada kepuk yang boleh dibuka. Yes. Tapi saya rasa luar biasa special pasal dia pakai sprocket lagi. Ya, betul. Bermakna dia pakai engine macam tu, lepas tu ada gear. Ya. Okey. Lagi satu dia punya saiz tayar rim. Dia original 12 inci. Okey. Ini 12. 12 inci original. Dia 12 inci. Jadi dia kalau Vespa mungkin 8 ataupun 10. Tapi dia 12 inci. Memang dia original. Ini spek dia semua original. Okey, kepada sesiapa yang main motor suka twin exhaust kan, you ingat sekarang saja ada twin exhaust tak? 1960 lah. Tengok sudah twin exhaust ni. Nampak? Ini original dari 60-an original. Jadi jangan you ingat sekarang you pakai twin exhaust bangga lah. Tak ada. 1960 sudah ada. Nampak? Nampak ni twin exhaust. Ini original ni. Original. Memang macam tu. Ya, betul. Ini luar biasa sangat lah. So senang kata sekarang kondisi motor ni, dia punya parts apa yang kita nampak sekarang ni semua adalah original. Asli. Tak ada modify, tak ada semua langsung. you cuba semua baik pulih. You buy pulih, you refurbish seberapa original boleh semua original. Ya, original. Dan semua. Kita hantar pergi baik pulih lah, ada kru balik, macam tu. Semua original. Bermakna sekarang motor ni actually 100%. Yes. Okey Lee, yang macam kita dah okey Lee, macam tadi kamu dah explain, carburetor di sini. Kita nampak twin exhaust. Apa enjin sebenarnya? Enjin motor ni, skuter ni, dia konsep dia 2 stroke.
Two stroke. Two stroke. Memang zaman dulu memang Ya, kebanyakan two stroke lah. Okey. Jalan Two tuti stroke, lagi. Ya, betul. Tapi tuti dia tak ada tangki. Dia still macam Vespa sama. Dia kena bancuh dalam. Oh, dia kena bancuh juga. Ya, ya. Demi dulu dia tak ada study atau invent tuti pump lagi. Ya, betul. So setiap kali kena bancuh. Kena bancuh. Okey. Dia punya cc 150 cc. 150. Ya. NSA kalah tu. Jadi dia punya bunyi dengan Vespa lebih kurang. Okey. Kalau nak dengar saya boleh cuba start lah. Nak dengar tak? Two stroke punya bunyi dari Guzio ni. Boleh start? Boleh. Okay. Sesiapa dah tengok video ni, macam mana perasaan anda tentang motor Guzio ni? Pernah nampak tak? Bagi komen anda tentang motor ni. Apa pendapat anda tentang motor ini? Jangan lupa subscribe ke channel Motor Kazuto dan kita akan bawa lebih banyak konten motor dari Malaysia. Sama-sama kita majukan budaya motor Malaysia. Okey?